Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, sambungan video bagi topik permintaan ya. Baik, semalam kita lihat, maksud saya sebelum video sebelum ini kita telah melihat tentang permintaan, ya, hukum permintaan, ya, jadual permintaan, kelok permintaan dan fungsi permintaan. Yang terakhir sekali dalam video yang lepas, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, okey, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, terdapat beberapa faktor penting, ya, terdapat beberapa faktor penting, ya. Tetapi kita boleh pecahkan kepada dua faktor yang utama. Okey, kita boleh pecahkan kepada dua faktor yang utama, ya, iaitu harga barang itu sendiri, ya. Yang kedua, harga barang lain, ya, dan yang ketiga, faktor-faktor lain. Kan? Okey. So kalau kita lihat di sini, kesemua faktor daripada faktor A, ya, hanya faktor A saja yang menyebabkan keloknya tidak berubah. Maksudnya ialah faktor A itu hanya menyebabkan kelok itu kekal di situ, tetapi perubahan hanya berlaku di atas titik dalam perubahan titik yang berlaku di atas kelok yang sama. Okey, yang A ini. Okey. Manakala yang selebihnya, semua yang lain daripada B sampai I, semua itu menyebabkan kelok beralih, ya. Sama ada ke kiri iaitu berkurang dan atau ke kanan, ya, iaitu kelok permintaan beralih ke kanan yang bermaksud permintaan telah meningkat. So kita ada dua bentuk kelok yang dihasilkan oleh faktor-faktor pengeluaran, faktor-faktor ini. Jika faktor A, kita ambil faktor A, ya, A sahaja, iaitu harga barang itu sendiri sahaja, maka kesannya akan menyebabkan kelok itu tidak beralih sama ada ke kanan, sama ada ataupun ke kiri. Tidak. Ya? Ia hanya menyebabkan kelok itu kekal berada di situ, tetapi titik-titik di atas kelok ini sahaja yang berubah. Sama ada beralih ke kiri, yang kita panggil penguncupan permintaan, ya, ataupun beralih ke kanan, B ke C, yang dikenali sebagai pengembangan permintaan. Ya, kedudukan kelok kekal di situ, ya, hanya satu kelok saja yang terlibat jika faktornya adalah A sahaja, iaitu harga barang itu sendiri sahaja. Tetapi kalau faktor-faktor lain yang terlibat selain daripada harga barang itu sendiri, ia akan menyebabkan bentuk fizikal gambar rajah akan berubah. Dia akan mengalihkan kelok. Okey, dia akan mengalihkan kelok sama ada ke kiri, iaitu permintaan berkurang, ataupun ke kanan, permintaan bertambah. Harga adalah kekal pada P0. Yang berubah hanya kuantiti permintaan sahaja. Okey, itu jika berlaku faktor-faktor B hingga I. Saya ulang sekali lagi, ya. Itu jika berlaku faktor B hingga I sahaja. Tapi jika berlaku faktor A sahaja, dia akan menyebabkan kelok kekal di situ, tetapi peralihan hanya berlaku di atas kelok yang sama
sama ada B ke A atau B ke C. Dan kena ingat, kalau faktor perubahan harga barang itu sendiri, ia akan berpunca daripada harga yang berubah. Punca dia. Okey, contoh, harga asal ialah P. Kan? Jika harga turun daripada P ke P1, menyebabkan kuantiti diminta meningkat dari Q ke Q1. Kan? Q ke Q1. Tetapi jika harga meningkat dari P ke P2, dari P ke P2, menyebabkan kuantiti diminta menurun dari Q ke Q2. Itulah situasinya. Okay? Itu adalah faktor yang disebabkan perubahan harga barang itu sendiri sahaja. Ya, kalau berlaku faktor-faktor lain ini, ya, ia akan menyebabkan berlaku perubahan ataupun berlaku peralihan kelok, tetapi harganya kekal, tidak berubah. Ya. So, dua bentuk gambar rajah ini adalah mempunyai nama yang berlainan, tetapi hampir sama. Nama lain, tetapi sebutannya hampir sama. Itu yang boleh menyebabkan kekeliruan. Boleh menyebabkan kekeliruan di situ. Okey. Baik. So namanya ialah, kalau perubahan namanya ialah perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Itu dua nama yang berbeza tetapi hampir sama. Okey, beza. Baik, kalau kelok okey, gambar rajah itu, okey, kalau gambar rajahnya bentuk macam ini, iaitu berlaku perubahan titik sama ada B ke A ataupun B ke C, dan tiada berlaku peralihan kelok sama ada ke kiri ataupun ke kanan, dan yang hanya berlaku ialah perubahan titik di atas kelok yang sama, maka ia dikenali sebagai perubahan kuantiti diminta. Ya, yang dikenali sebagai perubahan kuantiti diminta. Baik, dan ia adalah faktor disebabkan satu faktor saja, iaitu faktor yang ini. Faktornya satu saja, iaitu ini ya, faktor dia adalah faktor A sahaja. Ya. Faktornya adalah faktor A sahaja. Dia tidak akan menyebabkan berlaku peralihan kelok, sebaliknya hanya menyebabkan peralihan titik di atas kelok yang sama. Okey, cuba kita lihat. Dan namanya ialah perubahan kuantiti diminta. Okey. So kalau kita lihat penerangannya di sini, perubahan dalam kuantiti diminta bermaksud pergerakan titik di sepanjang kelok permintaan yang sama, dan yang sama disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Ini faktor dia ini saja. Disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Sementara faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah tetap. Okey. So kenaikan harga akan menyebabkan penurunan dalam kuantiti diminta, manakala penurunan harga akan menyebabkan kenaikan dalam kuantiti diminta. Okey. Jadi, kalaulah perubahan itu berlaku disebabkan, contoh kita balik kepada slide ini. Kalau perubahan itu berlaku disebabkan faktor A sahaja. Okey, faktor A sahaja. So dia namanya ialah kita panggil perubahan, okey, perubahan kuantiti, okey, diminta. Beza ya, perubahan kuantiti diminta. Okey. Tetapi kalau faktor itu berlaku disebabkan faktor-faktor ini, dia akan menyebabkan
kita panggil nama dia perubahan permintaan. Okey. Dan dinamakan perubahan permintaan. Beza ya. Saya ulang sekali lagi. Perubahan kuantiti diminta versus perubahan permintaan. Beza di situ. Okey, kita balik kepada topik kita yang kita fokus untuk video kali ini. Okey, video kita pada kali ini iaitu perubahan kuantiti diminta, iaitu perubahan yang berlaku disebabkan harga barang itu sendiri, dan perubahan permintaan, iaitu perubahan yang berlaku disebabkan faktor selain dari faktor harga barang itu sendiri. Dan keloknya akan berbentuk macam ni kalau perubahan dalam kuantiti diminta. Tidak berlaku peralihan sama ada ke kiri ataupun ke kanan dan harganya berubah. Harganya berubah. Kelok saja tidak beralih. Berlaku peralihan hanya titik-titik di atas kelok yang sama. Okey. Baik, manakala perubahan permintaan pula, ini lawan dia. Nama hampir sama tapi dia tak sama ya. Nama saja hampir sama. Iaitu perubahan kuantiti diminta, yang ini perubahan permintaan. Okey. So kalau perubahan permintaan merupakan perpindahan atau peralihan kelok permintaan, sama ada ke kanan atau ke kiri, yang disebabkan oleh faktor lain. Ini kita lihat ni, faktor lain selain daripada harga. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain dari harga barang itu sendiri. Maknanya faktor daripada B sampai I tadilah. Okey. Faktor harga barang lain, faktor musim, faktor pendapatan, jangkaan harga pada masa depan. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlaku perubahan permintaan. Okey. Ini ada di sini. Disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan harga barang lain, cita rasa pengguna, pendapatan pengguna, jumlah penduduk, jangkaan harga masa depan, kemudahan kredit dan dasar kerajaan serta musim. Dan ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlaku perubahan permintaan. Okey, perubahan dalam faktor ini tak ada harga barang itu sendiri. Sebab harga barang itu sendiri akan menyebabkan berlaku perubahan dalam kuantiti diminta. Dia tidak menyebabkan perubahan permintaan. Okey. Jadi kalaulah faktor ini, dia akan menyebabkan kelok berbentuk macam ni. Keloknya akan berbentuk menyebabkan berlaku peralihan kelok. Sama ada daripada D2 ke D3 ataupun D2 ke D1. Ke kiri, pengurangan permintaan dan atau ke kanan, peningkatan permintaan. Okey. Dan tengok di sini harganya adalah tetap. Okey, harganya adalah tetap, tidak berubah. Tapi disebabkan berlaku faktor selain daripada harga barang itu sendiri, ia menyebabkan peralihan kelok. Okey. Mewujudkan kelok-kelok yang lain. Menyebabkan wujud kelok-kelok yang lain lah. Mengalihkan kelok tersebut. Okey. Baik. Alright. Itu adalah perbezaan antara perubahan permintaan dengan perubahan kuantiti diminta. Okey, so kalau soalan tanya perbezaan antara perubahan kuantiti diminta dengan perubahan kuantiti permintaan, jadi kamu kena bezakan dalam beberapa aspek. Yang pertama dari segi definisi. Okey. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkannya berlaku. Okey, faktor yang menyebabkannya berlaku. Yang ketiga, gambar rajah. Beza dari segi
gambar rajah. Ya. Baik. Okey, permintaan luar biasa. Ya, permintaan luar biasa. Yang ini permintaan yang tidak mengikut hukum permintaan. Okey. Permintaan yang tidak mengikut hukum permintaan, ya. Iaitu kelok permintaan luar biasa ini maksudnya, kalau permintaan luar biasa ini maksudnya kelok itu tidak mengikut hukum permintaan. Kalau ikut hukum permintaan cakap jika harga naik, kuantiti diminta menurun. Jika harga turun, kuantiti diminta meningkat. Tetapi kalau permintaan luar biasa ini dia tidak mengikut hukum tersebut. Kelok permintaan luar biasa tidak mematuhi hukum permintaan. Ia tidak mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia berlaku kepada 3 jenis barang, iaitu barang mewah, barang given atau barang mesti. Okey. Cuba kita lihat. Barang mewah ialah barang mewah pengguna merasakan semakin tinggi harganya, barang itu semakin berprestij. Barang mewah ini maksudnya semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti diminta. Sebab apa? Sebab setengah customer, setengah pengguna, pembeli yang kaya, dia mahu memiliki barang yang mahal. Supaya barang yang mahal itu mempunyai nilai prestij yang tinggi, nilai kebanggaan yang tinggi. Kan? So, bila dia memiliki barang yang tidak mampu dimiliki oleh orang lain, maka dia akan rasa satu kebanggaan dia situ. Okay? So, semakin tinggi harga, semakin banyak permintaan barang mewah ini. Okay? Banyak permintaan barang mewah. Orang kaya kan, duit dia tak tahu nak buat apa. Kan? Tak tahu nak buat apa. So, dia akan menggunakan duit itu untuk meningkatkan dia punya kebanggaan dia. Okey. Okey, pengguna akan merasakan ia memberi taraf sosioekonomi yang tinggi kepada pengguna. Contohnya kereta mewah. Okey, kereta mewah. Semakin tinggi harga kereta itu, semakin tinggi kuantiti yang diminta oleh pengguna yang kaya. Kan, itu barang mewah lah. Okey. So, ia akan menyebabkan kelok permintaan luar biasa bagi barang mewah berbentuk positif. Cerun positif macam ni. Makin tinggi harga, semakin banyak kuantiti yang diminta. Kan? Nampak tak? Itu adalah dari segi barang mewah. Iaitu barang kelok permintaan luar biasa ini, ia tidak ikut hukum permintaan. Ya? Tidak ikut hukum permintaan. Manakala barang given pula merupakan barang bawahan yang berharga sangat murah. Barang given ini ialah barang bawahan lah. Barang berkualiti rendah. Ya. Bermutu sangat rendah dan biasanya diminta oleh orang yang berpendapatan rendah. Orang miskin saja yang mampu beli barang berkualiti rendah ini. Contoh beras hancur. Apabila harga beras hancur jatuh, pendapatan benar pengguna meningkat. Apa konsep dia di sini? Konsep pendapatan benar ini secara mudahnya ialah pendapatan benar ini sama dengan pendapatan bahagi dengan harga barang. Ya, pendapatan bahagi dengan harga barang. So, bila harga barang turun, maka pendapatan benar semakin bertambah. Okey, iaitu berapa unit barang yang kamu mampu beli dengan pendapatan yang kamu ada. Itu adalah pendapatan benar. Okey, itu adalah pendapatan benar. Sebagai contoh, ya, dengan pendapatan 1,000 kamu. Okey, 1,000 itu dikategorikan sebagai golongan berpendapatan rendah lah. Okey, pada zaman sekarang ini kan. Terutamanya di Cameron Highland, ya. Kita kira ianya sangat 1,000 itu tak cukup lah. 1,000 itu tak cukup dan kita katakan kita kategorikan pendapatan 1,000 itu, okey, kita kategorikan pendapatan 1,000 itu sebagai pendapatan rendah. So, jika harga pasaran, katakan harga pasaran ialah 10, maka berapa barang yang kamu boleh beli? Maka jumlah barang yang kamu mampu beli ialah 100 unit. Okey, 100 unit. So, 100 unit inilah merupakan pendapatan benar kamu. Okey. Let's say, katakan pula
pendapatan kamu kekal 1,000. Okey, pendapatan kamu kekal 1,000. Ya. Pendapatan kekal 1,000. Tetapi harga barang telah jatuh kepada 5. Kan? So, berapa barang yang kamu mampu beli? Ya. Barang yang kamu mampu beli ialah sebanyak 200 unit barang. So, dengan kejatuhan harga ini, telah menyebabkan pendapatan benar kamu telah meningkat. Kan? Kejatuhan harga barang menyebabkan pendapatan benar kamu telah meningkat. Okey, berdasarkan contoh ini, contoh ya, beras hancur ya, apabila harga beras hancur jatuh, pendapatan benar pengguna meningkat. Kan? Maka pengguna mampu menggantikan sebahagian beras hancur dengan makanan yang lebih bermutu tinggi. Jadi maksudnya di sini, ya, kelok permintaan luar biasa bagi barang given, iaitu harga barang bawahan. So, bila harga beras hancur tu jatuh, ya, jika harga beras hancur tu jatuh, maka dia punya kuantiti diminta beras tersebut akan jatuh. Sebab apa? Sebab kejatuhan harga barang given itu telah menyebabkan pengguna ini telah mampu untuk membeli barang yang lebih baik. Kan? Itu maksud dia. Semakin rendah harga barang given ataupun barang bawahan, semakin kurang permintaan terhadapnya sebab pengguna itu telah mampu untuk membeli barang yang berkualiti lebih baik. Manakala yang ketiga yang menyebabkan wujudnya permintaan luar biasa ialah barang keperluan harian, iaitu barang mesti. Ya, barang mesti. Iaitu barang keperluan harian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Contohnya garam. Kan? Kelok permintaan bagi barang mesti berbentuk garis tegak, tidak anjal sempurna maksud dia. Okey, garis tegak. Maknanya kalau lukis kelok, permintaan tegak macam tu garisan dia. Kelok permintaannya. Ya. Ia menunjukkan perubahan harga tidak memberi kesan kepada kuantiti diminta. Dan contoh ini. Okey, ini kelok permintaan barang mesti, iaitu garam contohnya. Ya. Kalau harga garam ialah P1, kuantiti garam yang diminta ialah Q0. Katakan harga garam jatuh kepada P0. Kamu tidak akan menambah permintaan garam. Sebab ia adalah barang mesti. Ya? Takkanlah makin murah garam, makin banyak kamu makan garam. Itu mustahil kan? Begitu juga sekiranya harga garam naik. Kamu tidak akan mengurangkan permintaan garam. Permintaan garam, kuantiti diminta garam kekal pada Q0. Sebab apa? Sebab walaupun harga garam naik, kamu tetap perlu membeli garam untuk makanan dan buat makanan dan sebagainya kan. Yeah. So barang mesti dia tidak mengikut hukum permintaan. Kalau ikut hukum permintaan, bentuk kelok je akan menjadi macam tu. Yeah. So oleh kerana garam ini adalah barang mesti, maka ia tidak mengikut hukum permintaan. Ya. Kamu akan berbelanja untuk barang mesti sesuai dengan keperluan harian kamu. Dan keperluan kamu untuk hidup tidak meningkat dan tidak akan menurun. Ya. Tidak akan menurun. Itu adalah untuk kehidupan. Kan? Okey. So, begitulah untuk tajuk permintaan. Video kali ini akan berhenti di sini. Kalau ada sebarang soalan, boleh berhubung dengan saya. Ya, okey. Terima kasih. Assalamualaikum.